Dan seterusnya, kita beralih kepada kanser. Usaha ambil mudah dapatkan rawatan segera berkenaan dengan apakah antara simptom-simptom berkenaan dengan kanser ini, dan setiap daripada penyakit kanser ini mempunyai simptom-simptom yang berbeza dan perlu kita untuk ambil perhatian berkenaan dengan perkara ini. Bersama dengan saya di studio pada pagi ini, Dr. Umawati selaku Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okey, Doktor, sebagai permulaannya sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kanser ini, sedikit berkenaan kanser dan apakah antara contoh tanda-tanda awal kanser, sebab kita faham setiap daripada kanser ini ada simptom-simptom yang berbeza kan. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti ia merupakan simptom kanser? Okey, sebenarnya kanser ni adalah pertumbuhan atau kumpulan sel yang tidak normal. Dalam pesakit yang normal, dia akan bertambah dan dia membahagi secara sistematik. Kalau dalam segelintir individu, sel kanser ni dia akan bertambah dan membahagi secara tidak terkawal dan menyebabkan sel tambahan. Pembentukan sel tambahan seperti pertumbuhan atau tumor. Okey, pertumbuhan ini terdapat pertumbuhan benign yang bukan kanser, dia adalah tumor bukan kanser dan tidak berbahaya. Tapi pertumbuhan malignan dia adalah berbahaya, dia tumor kanser yang sangat berbahayalah. Okey, tanda-tanda awal untuk pesakit kanser ni dia sangat berbeza. Setiap individu akan mempunyai tanda yang sangat berbeza. Okey, contohnya untuk kanser payudara, dia akan mungkin ada ketulan pada payudara dia atau rasa yang sangat sakit atau perubahan pada kulit. Manakala kalau untuk kanser kolorektal, dia punya tanda adalah sangat berbeza. Kita dapat melihat ada penurunan berat badan yang sangat drastik untuk pesakit tersebut atau terdapat darah dalam najis mereka ataupun kelesuan atau keletihan. Sebab itu setiap tanda itu berbeza untuk setiap pesakit. Itu dia. Jadi perlulah untuk kita, kalau kita nampak sebarang perubahan pada ahli keluarga ataupun diri sendiri, perlu untuk mendapatkan rawatan segeralah, Doktor. Kan saya kira kan itu antara perkara yang cukup menakutkanlah juga kan sebenarnya. Sebab difahamkan juga ialah statistik berkenaan dengan pesakit kanser itu kian hari semakin meningkat, Doktor kan. Jadi ini antara langkah awal yang boleh kita lakukan adalah untuk mengenal pasti apakah antara simptom-simptom kanser itu sendiri. Dan seterusnya, selain daripada itu juga, kenapa antaranya penting untuk seseorang itu mengenal pasti simptom awal kanser dan juga untuk mendapatkan rawatan segera? Sebab kadang-kadang bila kita dah tahu okey, mungkin ada perubahan yang berlaku pada diri tapi macam takut untuk terima kenyataan. Itu antara perkara yang sering kali berlaku juga, Doktor. Okey, sebenarnya sel kanser ni dia bukan penyakit berjangkit seperti demam campak ke influenza. Dia satu sel yang kecil, dia akan berkembang dengan secara perlahan. Tapi ada juga sel dia akan berkembang dengan sangat cepat. Contohnya kes untuk kanser sel malignan. Dia akan bertambah dan berpisah daripada sel tumor dia sendiri. Kemudian dia akan merebak melalui sistem peredaran darah dalam badan kita ke organ-organ lain seperti paru-paru, hati, tulang dan kawasan-kawasan lain. Kaedah ini diberitahu kita kenali sebagai metastasis. So dia akan perlahan-perlahan berkembang dan merebak ke seluruh badan. Sebab itu kanser ini sangat berbahaya. Kebiasaannya tempoh akan berlakunya. Adakah ia bergantung kepada gaya hidup seseorang, pemakanan ataupun mungkin ia bergantung kepada kanser itu sendiri? Okey, tempoh kita tidak dapat memberitahu ini adalah tempohnya. Setiap itu sangat berbeza dengan individu sendiri, gaya hidup dia, badan dia, bagaimana acceptance punya badan dia sendiri. Okey. Dan ia bergantung kepada kita lah, gaya kehidupan kita dan pemakanan sebagainya kan. Selain daripada itu, jenis rawatan kanser ni ada terdapat beberapa jenis rawatan lah, Doktor kan. Mungkin Doktor boleh terangkan apakah antaranya. Biasa kita akan dengar macam kemoterapi kan. Antara yang lain juga adalah pembedahan dan ada juga sebenarnya pelbagai lagi rawatan kanser yang lain. Antaranya, Doktor? Okey, actually terdapat banyak perawatan. So yang biasa kita lihat adalah pembedahan. Kalau pembedahan dia usually kalau kita dah temui pada
awal, stage atau kesan pada tahap awal, kita akan membuat pembedahan ataupun pembedahan juga dibuat dengan selepas melakukan perawatan radiasi, kemoterapi bagi mengecutkan sel kanser tersebut. Kemudiannya pembedahan dilakukan pada sel itu untuk membunuh sel kanser tersebut. Lepas tu kita ada juga rawatan radiasi. Radiasi itu adalah sinar radiasi diberikan kepada tertumpu kepada targeted area itu sendiri. Kita juga ada kemoterapi, itu adalah rawatan yang sangat umum lah. Itu untuk mengelakkan pembahagian sel dan juga dari menghindar daripada pembiakan sel itu ke dalam badan lah. So selain ini kita juga ada hormon terapi, target terapi, imun terapi. So kita ada banyak kaedah perawatan sebenarnya. Bergantung kepada kanser tersebut juga kan. Dan antara yang lain juga, sebab kalau kita tengok kan ada yang mengambil suplemen juga untuk katanya dapat mencegah daripada kanser, dan itulah antara mitos yang sering kali berlaku di kalangan masyarakat kita. Adakah kenyataan ini benar atau tidak, doktor? Ini satu soalan yang sangat bagus. Sebab apa? Banyak masyarakat berfikir mengambil, sebenarnya mereka harus tahu suplemen ini bukan rawatan. Dia bukan rawatan untuk pesakit kanser. Suplemen ini adalah untuk mempertahankan badan secara umum sahaja. Selain itu, katakan untuk pesakit kanser itu sendiri, suplemen ini dia dapat membantu menaikkan imunisasi badan dia untuk daya pertahan dia sendiri. Lagi satu, mungkin pesakit boleh mengambil suplemen. Contohnya pesakit melalui rawatan kemoterapi atau radiasi, badan dia akan rasa lemah disebabkan anemia. Salah satu kesan samping daripada kemoterapi. Dalam keadaan ini, pesakit boleh mengambil zat besi, suplemen zat besi untuk mengurangkan kesan samping tersebut disebabkan oleh kemoterapi itu sendiri. Jadi keperluan suplemen itu memang diperlukan bagi membantu dari segi imunisasi badan lah kan. Antibody orang katakan. Jadi daripada mereka terus lesu, adalah sedikit energi lah doktor. Itu perbezaannya, tapi bukan menjadi ubat untuk mencegah kanser. Itu perbezaannya. Dan seterusnya juga antara yang lain juga adalah bila mereka yang pengidap kanser ini mengambil ubat-ubatan di hospital, adakah mereka juga dibenarkan untuk mengambil ubat tradisional ataupun herba sepanjang dalam tempoh kanser tersebut, doktor? Ini betul. Ini adalah lagi satu cabaran untuk semua pihak kesihatan. Dijangka pada 2030, tahun 2030, pesakit kanser boleh mencapai sekitar 66,000. So ini disebabkan apabila pesakit diberitahu tentang kanser, mereka mendapatkan banyak pengetahuan di sini dan sana untuk mengambil ubat alternatif juga bersama ubat rawatan. So mereka harus tahu sebenarnya ubat alternatif juga ada bahan aktifnya sendiri. Yang ini boleh mengganggu rawatan yang diberikan di fasiliti kesihatan. Contohnya dia akan mengganggu kadar serapan ke dalam badan, lepas tu metabolisme dia sendiri atau perkumuhan ubat kemoterapi itu sendiri. So yang ini dia akan mengurangkan kesan kemoterapi itu pada badan. So dia akan kurangkan effectiveness dia sendiri. Apabila kita memberi rawatan dari kita sarankan supaya setiap individu harus berbincang dengan doktor atau pihak kesihatan sebelum mengambil sesuatu. Jangan sebarangan mengambil apa-apa ubat tradisional yang disarankan. Kita faham bahawa apabila kita didiagnoskan, kita akan mula rasa gemetar dan cuba dapatkan banyak nasihat di tempat. Tapi yang bagus kita dapatkan nasihat daripada pihak yang bertauliah. Betul. Dan ada satu lagi mitos yang sering kali berlaku. Orang kata ialah buat rawatan kanser ni lebih sakit daripada kena kanser itu sendiri. Jadi doktor, sebenarnya betul ke kalau kita buat rawatan tu lebih sakit dan lebih dahsyat lagi rasanya? Ini kita faham bahawa apabila pasien mendapatkan kemoterapi atau radiasi, mereka akan mengharungi kesan sampingan seperti loya, muntah, rasa sangat lesu, perubahan rambut gugur.
So semua ini itu adalah sementara. Okey. So patient harus faham. Sekarang kita punya teknologi untuk medical berkembang. So kita dah ada perkembangan perubatan di mana kita ada targeted terapi, imunoterapi yang boleh lagi mengurangkan kesan samping. So patient harus tahu tidak terlalu mendapat tahu bahawa ini adalah sangat berbahaya, tidak. Dia untuk sementara sahaja. Dalam tempoh sementara sahaja. Bukanlah maksudnya rasa itu akan berpanjangan, tidak. Dan kita juga ada ubat-ubat untuk mengawal kesan samping itu. Itu dia. Baik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Uma Vati selaku pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan penerangan berkenaan dengan kanser dan juga apakah antara simptom-simptomnya serta pengambilan ubat yang sepatutnya kita ambil. Dan antara yang lain juga yang angka yang dikongsikan juga cukup membimbangkan, ya. Dalam tempoh 6 tahun saja lagi ialah pesakit kanser akan mencecah 66,000. 20-30. Ya, betul. 6 tahun sahaja. Jadi itu antara jangkaan yang mungkin berlaku. Perlu untuk kita mengambil tahu apakah antara simptom-simptom kanser ini perlu untuk kita menjaga dari segi makanan kita dan juga lifestyle kita supaya keluarga kita terlindung daripada penyakit sakit ataupun menjadi pesakit kanser itu sendiri.